Assalamualaikum. Bila mana kita sebut perihal bumi Turki, ada beberapa individu yang kita akan bincangkan. Antaranya kita boleh ambil pengajaran adalah Mustafa Kemal Atatürk. Siapakahnya? Dia adalah merupakan Presiden Turki yang pertama yang dipanggil, yang digelar bapa kemodenan Turki, yang digelarkan Atatürk disebabkan bapa kepada orang-orang Turki. Siapakah Kemal Atatürk ni? Dialah yang membawa fahaman sekular di bumi Turki. Kalau kita lihat daripada sudut sejarah, Kemal Atatürk ni bukan orang Islam sebenarnya. Hanya menyamar sebagai orang Islam untuk menghancurkan kerajaan Islam. Kita tengok siapakah ibunya. Ibunya asal daripada Yahudi. Sebab itulah Kemal Atatürk lah yang bertanggungjawab menjatuhkan Khalifah Osmaniyah, Khalifah Islam ketiga itu pada tahun 1924. Lalu bila mana kita tengok sebenarnya usaha untuk menjatuhkan Khalifah Osmaniyah ni telah pun berlaku sejak tahun 1990 Masihi lagi. Ada gerakan untuk ada gerakan yang nak revolusi bumi Turki ketika itu, dan dalam ramai-ramai itu adanya Mustafa Kemal Atatürk. Sebab itulah bila mana Mustafa Kemal Atatürk berjaya menjatuhkan kerajaan Islam ketika itu, dia menjadi Presiden Turki yang pertama. Banyak perkara-perkara yang dilakukannya sangatlah aneh, bertentangan dengan ajaran Islam. Nombor satu yang dilakukan oleh Mustafa adalah dia menukar kepada sistem republik sekular. Nombor dua, dia tukar ayat Quran, ditukarkan kepada bahasa Turki. Nombor tiga, laungan azan tak boleh, melainkan azan itu hendaklah dalam bahasa Turki. Nombor empat, tempat laungan azan yang berdekatan dengan istananya diroboh kerana dia menganggap itu adalah laungan yang bising, tidak tenang. Maka dirobohkan tempat azan itu. Dan nombor lima, Masjid Hagia Sophia ditukar menjadi muzium, dan Mustafa juga tidak membenarkan orang untuk solat secara berjemaah. Dan kita tengok yang lain juga, sebahagian daripada masjid itu ditukar menjadi gereja. Dan pada hari ini kita tengok beberapa masjid lagi yang asalnya masjid ditukar kepada Mustafa, ada juga pada hari ini yang masih lagi menjadi gereja. Dan kaum perempuan dilarang untuk memakai tudung, wajib pakai skirt di tempat yang terbuka, dan mahkamah syariah ketika itu ditukar kepada mahkamah sivil. Banyak perkara yang dilakukan oleh Mustafa, perkara yang bertentangan dengan Islam. Apabila Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden, dia menghalau semua kerabat-kerabat diraja, iaitu kerabat-kerabat Khalifah Osmaniyah, keluar daripada bumi Turki. Sebab itulah kita tengok adanya kerabat daripada Osmaniyah berada di Eropah, ada yang berada di sana di sini. Kerana apa? Dihalau oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan barang siapa yang berani melawan kerajaan Mustafa, dialah akan ditangkap dan dibunuh. Sebab itulah bila mana Mustafa naik menjadi pemerintah, menyebarkan satu fahaman yang sekular, para ulama bangkit nak lawan Mustafa, nak menegur Mustafa Kemal Atatürk. Tapi kesemua ulama yang bangkit, kesemuanya ditangkap dan dibunuh oleh Mustafa Kemal Atatürk. Maka bermulalah daripada jatuh kerajaan Khalifah, naik Mustafa, dia melarang orang membaca Quran, melarang orang azan. Kalau azan pun hendaklah ditukar dalam bahasa Turki. Dia menjatuhkan agama dengan urusan-urusan dunia. Dia menjauhkan agama dengan urusan-urusan dunia. Jangan campur aduk urusan dunia dengan urusan agama. Jangan campur aduk urusan politik dengan urusan agama. Agama hendaklah solat di masjid saja, itu agama. Dia tidak campur aduk agama dalam kehidupan manusia. Itulah bahaya. Sebab itulah dia menggalakkan Mustafa Kemal Atatürk, dia menggalakkan masyarakatnya untuk berhibur dengan meminum arak dan lain-lain perkara-perkara yang mungkar. Permulaan fahaman Mustafa Kemal Atatürk ni, dia menukarkan ucapan Assalamualaikum kita ni ditukarkan kepada marhaban, itu selamat datang. Sebab itulah bila mana saya pergi ke bumi Turki hari itu, bila mana sampai ke bumi Turki, jarang bila mana kita pergi ke kedai Assalamualaikum, jarang. Mereka akan cakap marhaban, marhaban, marhaban. Padahal di Islam, tapi marhaban itulah ucapan pertama yang mereka akan lontarkan. Itu masih lagi ada. Sebab itulah walaupun Mustafa Kemal Atatürk telah pun meninggal lama dah, tapi fahaman dia masih lagi ada. Sebab itulah di antara syarat kalau siapa nak pergi ke bumi Turki, jangan ada orang yang berani mengutuk Mustafa. Jangan berani mengkritik Mustafa. Jangan kata perkara-perkara yang buruk berkaitan Mustafa. Kerana
masyarakat Turki pada hari ini masih lagi mengidolakan Mustafa, mengatakan Mustafa ni orang yang baik, mengatakan Mustafa bapa kemodenan mereka. Bahaya kalau siapa yang mengkritik, mungkin akan ditangkap. Dan bila mana kita tengok, bila mana mereka-mereka ni yang nak bangkit, nak melawan Mustafa Kamal Atatürk, mereka ditangkap kesemuanya, rakyatnya di-torture dengan satu fahaman sekular yang sangat teruk, banyak perkara-perkara yang mungkar dilakukan, pusat-pusat maksiat dibina, pusat-pusat keagamaan ditutup dan sebagainya, dan dibawa satu fahaman yang sangat sesat buat rakyatnya. Seluruh bumi Turki disesatkan oleh Mustafa Kamal. Maka disebabkan itulah bila mana detik dengan kematian Mustafa Kamal Atatürk, bayangkan 6 bulan Mustafa Kamal Atatürk dalam sakaratul maut. Tak mati-mati dalam 6 bulan tu, menanggung kesakitan selama 6 bulan. Maka bila mana Mustafa telah pun mati, nak ditanam Mustafa Kamal Atatürk, dengan izin Allah, bumi tak menerima mayat Mustafa Kamal Atatürk. Ditanam tak boleh, ditanam tak boleh, ditanam tak boleh. Bumi tak terima orang yang sebegini. Disebabkan itulah kerajaan Turki ketika itu, mayat Mustafa Kamal Atatürk dikeraskan, disimingkan dan diletakkan dalam muzium. Dan pada hari ini masih lagi ada mayat Mustafa Kamal Atatürk. Pengajarannya adalah kita tengok bila mana seseorang itu berani untuk melawan perintah Allah, itulah yang akan berlaku. Kita tengok Firaun dulu berani mengaku aku dia Tuhan, sedangkan syaitan sendiri tak mengaku dia itu Tuhan. Syaitan, iblis, seteruk-teruk iblis, dia tidak mengaku dia itu Tuhan. Tapi Firaun, manusia kita ni, dia mengaku dia itu Tuhan. Sama juga Mustafa, cuma Mustafa Kamal Atatürk dia tak sampai ke tahap mengaku Tuhan, tapi dia total, dia menyesatkan masyarakat Turki. Dan fahaman dia pada hari ini masih ada lagi sisa-sisa di bumi Turki. Sebab itulah segala perbuatan dosa yang dicetuskan oleh seseorang, selagi mana orang yang mengikut dosa yang kita cetuskan itu, dia lakukan berterusan, selagi itulah dosa itu akan dapat kepada kita. Sama juga dengan pahala, selagi mana kita kongsikan perkara yang baik dan orang itu ikut apa perkara baik yang kita buat, selagi mana dia buat, selagi itulah pahala akan berterusan dapat kepada kita. Maka berhati-hatilah kita dalam kehidupan kita. Jangan mudah kita mengambil mudah, jangan mudah mengambil sesuatu perkara-perkara yang remeh, bahaya. Kena pandang serius. Meskipun perkara-perkara itu perkara yang seperti mana bersedekah pun kena pandang serius, kerana banyak mana kita bersedekah pun tapi tidak disertakan dengan satu niat yang baik, ikhlas, maka sedekah itu akan menjadi haba' mansura, sia-sia saja, debu yang berterbangan, tidak ada apa-apa faedah, tidak ada pahala. Maka jadilah seorang manusia, jadilah seorang hamba, itu Islam yang sebenar, Islam yang tidak bercampur dengan fahaman-fahaman yang lain. Ingat, sekular perkara yang tak baik. Sekular mengasingkan dunia dengan agama. Padahal kita tak boleh nak jauhkan agama dengan dunia, kena duduk sekali. Tak boleh nak asingkan dunia-dunia agama.